Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Februari 2024 bersama saya Syah Mama Amin. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution berkata kementeriannya sedang mendapatkan gambaran tepat berkaitan pemimpin NGO Islam negara ini yang tersenarai dalam Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. 3 individu disenaraikan dalam Terrorist Screening Center atau Pusat Pemeriksaan Pengganas. Tambah Saifuddin, beliau juga sudah menghubungi Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berhubung perkara itu. Beliau ditemui media sejurus selepas menyempurnakan majlis perasmian pembukaan pejabat pasport Chef Buri di Putrajaya hari ini. Media sebelum ini melaporkan 3 pemimpin daripada NGO Islam berasingan dari Malaysia yang aktif dalam menguruskan bantuan ke Asia Barat disenaraikan dalam TSC oleh FBI. Susulan itu, Kementerian Luar mengarahkan ketiga-tiga individu berkenaan tidak dibabitkan dalam Ops Ehsan yang menguruskan penghantaran bantuan kemanusiaan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin di Gaza. Pengurusi Sekretariat Ops Ehsan, Jismi Johari sebelum ini mengesahkan kesahihan surat pemakluman berkenaan yang diterimanya daripada Kementerian Luar bahagian Asia Barat. Ops Ehsan diilhamkan bekas Menteri Luar Zamri Abdul Kadir sebagai platform kerjasama antara Kementerian Luar dan NGO bagi menggerakkan sokongan dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Ahli Parlimen PKR Hassan Karim menggesa untuk meneliti kedudukan istimewa Bumiputera jika ia benar-benar memanfaatkan golongan itu. Gesaan tersebut dibuat susulan dari Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang bakal diadakan 29 Februari hingga 2 Mac depan. Kedudukan istimewa Bumiputera adalah termaktub dalam Perkara 153 Perlembagaan yang menyatakan berkenaan tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu serta kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak, termasuk dalam soal kuota untuk pendidikan, biasiswa, kedudukan dalam perkhidmatan awam serta permit dan lesen perniagaan. Menerusi hantaran di FB-nya, Ahli Parlimen Pasir Kudang itu juga turut mempersoalkan jika dasar afirmatif itu sebenarnya telah dirampas dan dimanipulasi oleh segelintir golongan elit Bumiputera. Menurut Hassan, Kongres itu bukan sahaja perlu meneliti semula kedudukan istimewa Bumiputera, tetapi turut melihat kembali dasar berasaskan kaum. Justru dia berkata, KEB seharusnya memberi tumpuan kepada golongan B60, iaitu majoriti rakyat yang memerlukan bantuan dan sokongan ekonomi jika Kongres itu benar-benar ingin bersifat inklusif. Kata Hassan lagi, rakyat daripada pelbagai kaum dan agama memerlukan pekerjaan berpendapatan tinggi, kos sara hidup yang tidak menindas, perkhidmatan kesihatan yang baik, pendidikan yang bermutu serta jaringan keselamatan kewangan di hari tua. Terdahulu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyuarakan harapan agar Kongres itu akan mendapat kerjasama dan sokongan masyarakat China dan India bagi membantu menangani masalah kemiskinan. Baik, berita seterusnya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sedia berdepan dengan orang kuat bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam rancangan podcast Yang Bakal Menteri YPM. Rafizi berkata beliau tidak menjawab kritikan kerana tidak mahu mengeruhkan hubungan dengan UMNO yang kini dalam kerajaan. Beberapa individu dilihat sering mengkritik beliau seperti Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi serta bekas Ahli MKT Isham Jalil dan aktivis Lim Sian Si. Mengulas lanjut, Rafizi berkata dia tidak mempunyai masalah untuk menyahut cabaran 3 individu tersebut. Malah lebih daripada itu, dia pernah mencabar Najib untuk berdebat. Katanya lagi, jika dia tidak menyahut cabaran berkenaan, ia memberi ruang kepada aktivis Perikatan Nasional untuk menyerang kerajaan. Bagaimanapun, timbalan Presiden PKR itu yang kini sedang menjalani rawatan di hospital berkata, dia perlu mendapatkan pandangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terlebih dahulu. Rafizi berkata lazimnya dia tidak berkongsi mengenai perkara pribadi seperti masalah kesihatan, tetapi kali ini beliau memilih untuk memberi penjelasan. Katanya lagi, podcast YBM akan kembali bersiaran Mac ini selepas 2 minggu beliau berehat. Baik, PAS Selangor mengecam ugutan bunuh terhadap Peguam Nik Elin Zurinani Abdul Rashid. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor Muhammad Syafiq Ingah. Tambah Syafi'i lagi,
menegaskan ugutan itu adalah perbuatan melampau yang bertentangan dengan Islam. Kata Syafi'i lagi, pihaknya juga memandang serius 5 laporan polis yang dibuat Nick Eileen berhubung ugutan yang diterimanya. Pada 9 Februari lalu, panel 9 hakim Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 8-1 membenarkan petisyen peguam Nick Eileen Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman untuk membatalkan 18 peruntukan dalam enactment tersebut. Mahkamah memutuskan Dun Kelantan melangkaui bidang kuasanya seperti yang termaktub dalam Senarai Negeri Senarai 2, Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, mahkamah yang membenarkan pembatalan 16 daripada 18 peruntukan tersebut. 2 hari kemudian, Nick Eileen dilapor NST berkata dia menerima banyak ugutan termasuk untuk menyembelihnya selain serangan di internet. Pada 14 Februari lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid berkata pihaknya telah mengenal pasti individu di sebalik akaun media sosial yang membuat ugutan itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini berkenan menerima menghadap ahli-ahli Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Baginda menerima menghadap ahli-ahli Suruhanjaya itu di Istana Negara tengah hari tadi. Menerusi hantaran di Facebook rasmi, pada pertemuan itu baginda berkenan menyerahkan watikah pelantikan kepada ahli-ahli Suruhanjaya itu yang dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Mat Raus Sharif. Pada 14 Februari lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan penubuhan RCI itu yang dilakukan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Pada Oktober 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berpendirian isu berkaitan Batu Putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung Peguam Negara Malaysia dan Singapura dalam rundingan. Anwar pada Disember lalu turut meminta Peguam Negara ketika itu Idrus Harun mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura. Arahan itu meminta Idrus meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit terhadap Batu Putih yang sudah diserahkan kepada negara jiran itu oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ sebelum ini. Pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih manakala Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 km dari pulau itu menjadi milik Malaysia. Selain itu, ICJ memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Kita ke perkembangan berikutnya. Tiada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri minggu hadapan. Perkara itu disahkan oleh Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Johari Abdul hari ini. Menurut Johari, semasa sesi taklimat dengan media hari ini, beliau mendedahkan tiada anggota parlimen mengungkapkan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam persidangan akan datang. Pada Disember dan Januari lalu, terdapat spekulasi hangat berkaitan usaha pembangkang untuk menjatuhkan Anwar melalui usaha yang dinamakan Langkah Dubai. Ketika ini, kerajaan mempunyai 147 ahli parlimen dan hanya kurang satu daripada majoriti 2/3. 6 ahli parlimen bersatu juga telah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar walaupun ia masih belum diuji semasa undian blok. Usul keyakinan terakhir di parlimen ialah pada Disember 2022 apabila Anwar berusaha untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Dewan Rakyat akan bersidang semula pada Isnin minggu hadapan bermula dengan titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menzahirkan kegusaran terhadap kredibiliti NGO Aman Palestin yang didakwa dengan 52 pertuduhan pecah amanah di Mahkamah Session Shah Alam. 2 pegawai eksekutif dari Aman Palestin Berhad didakwa melakukan jenayah pecah amanah atas kapasiti mereka sebagai pengarah kepada syarikat Samudra Champa Sendian Berhad yang diberikan amanah atas harta milik Aman Palestin. Satu tamparan hebat kepada usaha rakyat Malaysia selama ini untuk memberi sumbangan kepada perkara yang kita rasa ada tujuan dan niat yang murni. Ya, hari itu kita kata belum lagi kita boleh buat apa-apa tuduhan. Sekarang ni tuduhan pun telah pun dibuat walaupun innocent until proven guilty. Tapi ini adalah satu tuduhan yang berat, ya, satu tuduhan yang berat yang melibatkan bayaran pembelian sebuah rumah, rumah kedai, lot tanah, lot kedai dan juga kereta.
I mean, tough. Tough to justify. Ya, kita serah kepada proses mahkamah. Tetapi the credibility of NGO yang menggunakan nama seperti Palestin dan sebagainya, dan saya risau kalau benda ni didapati bersalah nanti di mahkamah, orang akan fikir 2-3 kali sebelum mereka memberi sumbangan kepada apa-apa isu ataupun apa-apa cause yang penting. So the reason I bring this up is because sedih bahawa ini berlaku. Marah juga. Untuk rekod, pengerusi eksekutif Aman Palestin Abdullah Zaid Abdul Rahman bersama Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Terbabit Awang Sufian Awang Piut didakwa di Mahkamah Session Shah Alam minggu lalu. Manakala jumlah dana yang terlibat dalam pertuduhan tersebut berjumlah lebih RM20 juta. Dua pegawai atasan tersebut mengaku tidak bersalah dan meminta untuk dibicarakan selepas dihadapkan dengan 52 pertuduhan pecah amanah. November lalu, SPRM membekukan akaun milik Aman Palestin Berhad dan beberapa syarikat lain membabitkan dana lebih RM15.8 juta. Pada 31 Januari, Aman Palestin memfailkan cabaran undang-undang terhadap perintah pembekuan SPRM dan Jabatan Peguam Negara. Kemudiannya berkata ia akan memfailkan bantahan terhadap permohonan itu. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.